Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam mekar di hati dan juga salam anak baik lagi cerdik kepada hadirin dan hadirat serta Encik Yefrizal bin Nazir. Ahli kumpulan ini terdiri daripada saya sendiri. Nama saya Muhammad Alif Anas bin Muhammad Arifin, yang kedua Wexley Elder Vince Mashrino dan yang ketiga Marcel Vincent Wu. Baiklah, kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis yang kami lakukan dan kaji bersama berdasarkan 3 jurnal yang kami pilih, setiap orang satu. Berdasarkan keutuhan wacana dan juga penjelasan setiap penulisan. Baiklah, jurnal yang pertama bertajuk Kajian Tinjauan Buli Cyber dalam kalangan remaja tingkatan 2 di daerah Lahadatu, Sabah. Jurnal yang kedua bertajuk Kualiti Perkhidmatan dan Kemudahan Sukan bagi Program Pembangunan Atlet Berprestasi Tinggi di Majlis Sukan Negeri. Dan jurnal yang ketiga adalah Masalah Pembelajaran untuk Pelajar Pendidikan Khas, iaitu dana dan juga dari segi prasarana. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut tentang pembentangan kali ini, mesti kamu tertanya-tanya, apa itu keutuhan wacana? Baiklah, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, wacana didefinisikan sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan, atau percakapan. Wacana juga boleh memberi maksud kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan, seperti pidato, khutbah, atau tulisan seperti surat, artikel, novel, atau cerpen. Menurut Asma Umar pada tahun 2018, wacana atau diskurs adalah perkataan dan konsep yang digunakan dalam pelbagai bidang dan setiap bidang mempunyai definisi yang berbeza-beza berdasarkan kepakaran mereka dalam bidang yang mereka wakili. Wacana adalah apabila idea disampaikan dalam teks di mana penulis memberikan makna kepada konsep mereka. Baiklah, sekarang mari kita teruskan dengan jenis keutuhan wacana. Keutuhan wacana ni dia ada 4 jenis, iaitu yang pertama keutuhan semantik, yang kedua keutuhan leksikal, dan ketiga keutuhan gramatikal, dan yang keempat adalah keutuhan fonologi. Baiklah, marilah kita sama-sama fahami secara mendalam lagi tentang keutuhan semantik ini. Keutuhan semantik ialah bidang yang mengkaji bagaimana perkataan, frasa dan ayat dalam bahasa tertentu ditafsirkan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Keutuhan semantik ni ada 2 jenis, iaitu yang pertama, hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, dan yang kedua adalah kesatuan latar belakang semantik. Baiklah, hubungan semantik antara bahagian wacana. Hubungan semantik antara bahagian wacana ini mempunyai 6 hubungan, iaitu yang pertama, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil, hubungan sebab dan tujuan, hubungan syarat dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan yang terakhir, hubungan perbandingan. Kami hanya akan memberi 3 contoh hubungan, iaitu sebab dan akibat, sebab dan hasil, dan juga sebab dan tujuan. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Kita lihat pada jurnal yang pertama, Laporan Kajian Penggunaan Internet 2020 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menunjukkan 56.3% daripada kanak-kanak melayari internet melalui peranti digital secara bersendirian. Isu besar yang timbul di sebalik kecanggihan teknologi ini ialah buli cyber. Di sini kita lihat kanak-kanak yang melayari internet secara bersendirian melalui peranti digital telah menyebabkan buli cyber. Baiklah, kita lihat pada jurnal yang kedua, kekurangan kemudahan sukan telah menjadi salah satu faktor kejatuhan pembangunan sukan dan gaya hidup sihat di Malaysia. Kekurangan kemudahan sukan telah menjadi punca potensi bakat-bakat baharu dalam bidang sukan tertentu tidak dapat dikembangkan dengan berkesan. Di sini kita dapat lihat sebab dia kekurangan kemudahan sukan dan telah mengakibatkan punca potensi bakat baharu tidak dapat dikembangkan dengan berkesan. Okey, pada jurnal yang ketiga, peruntukan kewangan yang tidak mencukupi
dan kesan daripada pengubahsuaian bilik darjah pendidikan khas yang sempit. Ini secara tidak langsung mengganggu tumpuan dan fokus pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, di sini kita lihat pengubahsuaian bilik darjah yang sempit telah mengakibatkan penggangguan tumpuan dan fokus pelajar ketika proses pembelajaran. Seterusnya, hubungan sebab dan hasil. Kita lihat pada jurnal yang pertama, beberapa kajian telah meneroka buli cyber di sekolah bandar, tetapi tiada perbandingan dibuat dengan jenis kawasan lain. Di sini kita lihat sebab mereka lakukan kajian untuk mengkaji buli cyber di sekolah bandar. Hasil dia tiada perbandingan yang dibuat. Seterusnya kita lihat pada contoh yang kedua. Remaja dan teknologi moden pada hari ini tidak dapat dipisahkan. Media sosial dan teknologi mengubah cara manusia berinteraksi. Baiklah, disebabkan teknologi pada hari ini tidak dapat dipisahkan dengan remaja, hasilnya telah mengubah cara manusia berinteraksi. Alright. Seterusnya jurnal yang kedua. Kemudahan sukan yang lengkap untuk kegunaan latihan terutamanya untuk para atlet telah meningkatkan prestasi atlet ke tahap yang lebih baik. Di sini jelas kita dapat lihat sebab kemudahan sukan yang lengkap telah meningkatkan prestasi atlet ke tahap yang lebih baik. Kita teruskan dengan jurnal yang ketiga. Mesin Braille yang dibekalkan dapat membantu pelajar yang bermasalah dalam penglihatan dalam menaik. Hal ini telah memberi pengetahuan lain kepada pelajar masalah pekak dan bisu serta mampu belajar menggunakan mesin tersebut. Di sini kita lihat sebab mesin Braille yang dibekalkan tersebut telah memberi pengetahuan lain kepada pelajar yang mengalami masalah pekak dan mampu belajar menggunakan mesin Braille tersebut. Kita lihat yang terakhir, hubungan sebab dan tujuan. Pada jurnal yang pertama, buli cyber adalah satu amalan komunikasi yang bertujuan untuk mengancam, memberi gangguan atau sebarang penghinaan berterusan yang dilakukan melalui media elektronik. Di sini jelas kita dapat lihat sebab tersebut adalah buli cyber adalah satu amalan komunikasi. Tujuan dia adalah untuk mengancam, memberi gangguan atau sebarang penghinaan yang berterusan. Seterusnya jurnal yang kedua. Menurut laporan ANON pada tahun 2022, kemudahan sukan adalah perlu disediakan bagi meningkatkan mutu sukan dan memastikan pembangunan sukan dapat dilaksanakan dengan baik. Di sini juga kita dapat lihat dengan jelas bahawa kemudahan sukan merupakan sebab dia dan tujuan dia untuk meningkatkan mutu sukan dan memastikan pembangunan sukan dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya pada jurnal yang ketiga, guru-guru aliran perdana yang memohon masuk ke aliran khas dengan bertujuan untuk mendapatkan allowance khas itu bagi kepentingan peribadi diri. Guru aliran perdana yang memohon masuk ke aliran khas merupakan sebab dia dan tujuan daripada permohonan masuk ke aliran khas tersebut adalah untuk mendapatkan allowance khas bagi kepentingan peribadi. Okey, kita beralih kepada keutuhan leksikal. Untuk keutuhan leksikal ni dia melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Dalam keutuhan leksikal ni dia ada beberapa jenis, antaranya ialah pembuka dan penutup, antonim, hiponim, kolokasi, persamaan leksikal atau sinonim, dan pengulangan. Untuk keutuhan leksikal yang pertama, saya ingin jelaskan tentang hiponim. Hiponim ni kata yang maknanya terangkum dalam makna lain. Sebagai contoh, di dalam jurnal 1, ayat di dalam jurnal 1, sementara itu 28% daripada 6.953 remaja di Malaysia pernah menjadi mangsa buli cyber dalam talian dengan 43% mengalaminya melalui permainan dalam talian, mesej peribadi dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube dan Twitter.
Jadi kita boleh tengok aplikasi media sosial lah. Contoh dia Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Twitter. Dia terangkum dalam aplikasi media sosial. Yang seterusnya ada ayat yang ada pada jurnal 3. Contoh ayat dia ialah seterusnya, sorotan kajian daripada kajian IDA, isu-isu pendidikan khas. Isu-isu yang berkaitan dengan tajuk ialah isu kemudahan fizikal di negara kita yang seringkali timbul. Isu mengenai kemudahan bilik darjah adalah seperti keadaan kelas yang sempit, bahan kemudahan fisikal yang digunakan, dan kedudukan ruang fisikal yang digunakan pakai dalam sistem bilik darjah. Jadi kita boleh tengok dia keadaan kelas yang sempit, bahan kemudahan fisikal yang digunakan, dan kedudukan ruang fisikal ini dia terangkum dalam isu-isu pendidikan khas yang terdapat pada kemudahan bilik darjah. Oke, yang seterusnya adalah persamaan leksikal atau lebih dikenali sebagai sinonim. Seperti yang kita ketahui, sinonim ini dia adalah sama maksud. Oke, mari kita lihat pada jurnal yang pertama. Dari aspek jantina menunjukkan remaja perempuan lebih kerap menjadi mangsa bully cyber berbanding remaja lelaki. Wanita juga lebih berkemungkinan daripada lelaki untuk terlibat dalam bully cyber sebagai mangsa. Jadi kita boleh tengok perempuan dan wanita. Dia adalah satu maksud tapi perkataan yang berbeza. Maksudnya maksud yang sama lah. Oke, untuk jurnal yang kedua, kajian yang dijalankan oleh Ajai mendapati kepuasan dan prestasi atlet bergantung kepada keberkesanan kemudahan sukan yang disediakan. Selain itu, kualiti perkhidmatan yang tidak efisien, keadaan pusat gimnasium yang sesak, serta persekitaran yang tidak mempunyai nilai estetika turut menyumbang kepada kegagalan atlet menunjukkan prestasi yang terbaik. Sama juga dengan jurnal yang pertama, kita boleh tengok kemudahan sukan dan perkhidmatan sukan. Dia adalah maksud yang sama tetapi perkataan yang berbeza. Kemudahan dan perkhidmatan. Oke, untuk jurnal yang ketiga, ada ibu bapa yang menggunakan uang allowance tersebut untuk urusan pribadi dan kemudahan keluarga masing-masing. Seharusnya perkara itu tidak harus berlaku dan perkara ini seharusnya menjadi tanggung jawab ibu bapa sendiri untuk menjaga uang saku yang diberi oleh kerajaan dengan sebaiknya. Sama juga seperti yang di jurnal 1, jurnal yang pertama dan jurnal kedua, uang allowance dan uang saku. Dia dua-dua maksud yang sama. Oke, untuk pengulangan ini dia lebih mudah. Kita perlu tengok perkataan yang berulang saja. Contohnya pada jurnal yang pertama, remaja atau adolescent didefinisikan sebagai membesar menjadi matang, yaitu peringkat transisi perkembangan manusia dari kanak-kanak menuju dewasa. Remaja bermula dari umur 10 tahun dan berakhir ketika berumur 22 tahun. Kita boleh nampak di sini perkataan yang berulang adalah perkataan remaja. Oke, untuk jurnal yang kedua, contoh ayat dia adalah ini karena jika perkhidmatan dan kemudahan sukan yang disediakan oleh organisasi sukan dapat memuaskan hati atlet, ini akan meningkatkan rasa minat dalam diri atlet untuk melakukan latihan dengan baik dan aktif, sekaligus meningkatkan prestasi atlet dan memberi kejayaan serta mengharumkan nama negara. Seperti yang kita ketahui, pengulangan ini dia perkataan yang berulang. Untuk jurnal yang kedua, kita boleh lihat perkataan yang berulang-ulang adalah atlet. Oke, untuk jurnal yang ketiga, allowance yang hangat diperkatakan dalam dunia pendidikan khas juga ialah berkaitan dengan allowance khas yang diberikan oleh kerajaan kepada guru-guru pendidikan khas.
Tujuan allowance ini diberikan adalah sebagai ganjaran kepada guru-guru pendidikan khas yang bersabar dan tabah menghadapi karenah murid-murid khas di sekolah. Seperti yang kita ketahui, perkataan yang berulang, allowance. Kita beralih kepada keutuhan gramatikal. Umumnya gramatikal ini dia bermaksud nahuan atau lebih dikenali sebagai tata bahasa. Manakala makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat daripada proses gramatikal. Dari pandangan Abdullah Yusuf, dia menjelaskan bahwa makna gramatikal ini adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Dalam keutuhan gramatikal ini dia ada 4 jenis. Jenis yang pertama penanda rujukan, jenis yang kedua penanda penggantian, yang ketiga adalah penanda elipis, dan yang terakhir penanda penghubung. Oke, dalam keutuhan gramatikal ini jenis yang pertama adalah penanda rujukan. Oke, penanda rujukan ini dia adalah kata yang boleh menggantikan sesuatu, sama ada benda ataupun manusia. Oke, untuk jurnal yang pertama, contoh ayat dia, sementara itu 28% daripada 6.953 remaja di Malaysia pernah menjadi mangsa buli cyber dalam talian, dengan 43% mengalaminya melalui permainan dalam talian, mesej pribadi dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Twitter. Ini menunjukkan bahwa fenomena bully cyber telah menjadi semakin runcing di negara kita. Contoh kata rujukan dia adalah ini dan kita. Oke, untuk jurnal kedua, menurut Krini, tahap kepuasan atlet adalah berkaitan dengan prestasi yang cemerlang serta pengurusan organisasi yang berkesan. Beliau juga mengatakan penyediaan kemudahan dan peralatan sukan mengikut spesifikasi antara bangsa dan digunakan pakai di peringkat kejohanan tertinggi. Macam kita lihat, dia punya kata Kreni dan kata yang menggantikan dia itu adalah beliau. Untuk jurnal yang ketiga, selain dari menjual di hari kantin, mengadakan minggu PPKI, mereka juga menjual pada masa hari anugerah. SK Kuala Kubu Baru juga menjual cenderamata dan membuat jualan gambar. Kita dapat lihat di sini kata rujukan dia adalah mereka. Oke, yang seterusnya adalah penanda elipsis. Penanda elipsis ini dia unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat yang seterusnya. Maksudnya maksud dia dalam ayat itu adalah sama, cuma dia menggunakan perkataan lain dalam ayat yang lagi satu. Contoh pada jurnal 1, media sosial dan teknologi mengubah cara manusia berinteraksi. Dengan hanya satu klik di ujung jari, jaringan interaksi sosial maya membolehkan remaja berhubung dengan orang lain tanpa mengira waktu. Jadi seperti yang kita lihat, maksud dia adalah lebih kurang yang berkaitan dengan teknologi, tapi dia menggunakan perkataan lain dalam ayat yang seterusnya. Oke. Untuk jurnal yang kedua, kegagalan memenuhi keperluan para atlet menyebabkan berlakunya masalah ketidakpuasan sehingga memberi kesan terhadap prestasi. Dalam konteks kepuasan, kemudahan sukan perlu diukur bagi mengenal pasti tahap kepuasan atlet, jurulatih, dan pentadbir sukan. Sama seperti jurnal 1, perkataan yang berbeza dalam kedua-dua ayat, tetapi maksud yang sama. Oke, untuk jurnal yang ketiga,
Cara lain ialah dengan membuat pemantauan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap prasarana pelajar pendidikan khas untuk memastikan ia digunakan dengan betul. Peralatan PDPC untuk pelajar pendidikan khas sentiasa dijaga dan dipastikan digunakan oleh pelajar yang memerlukan saja supaya tidak berlaku kerusakan. Ia sama konsep dengan jurnal 1 dan jurnal 2, perkataan yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Oke, kita beralih kepada penanda penghubung. Seperti yang kita tahu, penanda penghubung atau lebih dikenali sebagai kata penghubung nih, dia berfungsi untuk menggabungkan frasa dengan frasa. Dua frasa tuh digabungkan dalam satu ayat. Oke, contoh ayat pada jurnal yang pertama. Kajian oleh C. Hasniza menunjukkan situasi bully cyber yang sering berlaku kepada mangsa bully cyber ialah menerima komen negatif di laman sosial seperti ejekan nama ibu bapak, body shaming, dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat kata penghubung di sini seperti dan. Oke, untuk jurnal yang kedua, selain itu, pelanggan yang lebih berpengalaman dan setia akan sentiasa berpuas hati terhadap penyediaan kemudahan dan perkhidmatan. Sama juga seperti yang di jurnal 1, kata penghubung dia dan selain itu. Oke. Untuk jurnal yang ketiga, contoh ayatnya ialah sepatutnya bilik dan kelas perlu dibina secara berasingan. Tetapi disebabkan kurangnya kemudahan kelas yang kosong, maka satu bilik yang besar itu telah pun dipisahkan dengan hanya menggunakan papan lembut sebagai pembahagi bagi setiap kelas. Jadi kita boleh lihat di sini ada kata penghubung tetapi dan. Dia menghubungkan frasa satu frasa dengan frasa yang lain. Oke. Baiklah, saya akan melanjutkan topik perbincangan pada hari ini dengan keutuhan yang keempat, yaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Menurut Kamus Dewan 2007, memberi maksud keutuhan sebagai perihal tentang sifat atau keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Pendapat ini dirujuk melalui Faridah et al. 2014. Fungsi utama keutuhan fonologi ialah digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bagian-bagian wacana. Dalam wacana tulisan, unsur paralinguistik ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Oke, untuk keutuhan fonologi terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah wacana tulisan. Yang kedua adalah wacana lisan. Wacana tulisan pastinya dapat kita peroleh melalui tulisan. Unsur-unsur paralinguistik yang terlibat ialah tanda baca seperti koma, nokta, tanda soal, tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya. Untuk wacana yang kedua yaitu wacana lisan, pastinya kita dapat lihat secara bersemuka ataupun berhadapan. Wacana lisan merujuk pada ekspresi wajah yaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan. Baiklah, saya akan teruskan dengan bahagian dalam keutuhan fonologi yang pertama yaitu wacana tulisan.
Nokta merupakan salah satu paralinguistik dalam wacana tulisan. Untuk contoh yang terdapat dalam jurnal yang pertama ialah, oleh itu, sudah tibanya suatu keperluan penting dari aspek intervensi pencegahan di sekolah. Di sini dapat kita lihat dengan jelas tanda baca titik ataupun nokta diletakkan selepas daripada perkataan sekolah. Bagi contoh, yang terdapat dalam jurnal kedua ialah kualiti perkhidmatan dan kemudahan sukan dalam sesebuah organisasi sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan kepuasan. Di sini juga kita dapat lihat tanda baca titik dan nokta diletakkan selepas daripada perkataan kepuasan sebagai tanda akhir ayat. Untuk contoh yang terdapat dalam jurnal yang ketiga ialah manakala jari dan tangan mereka adalah lebar dan pendek serta berbonggol. Di sini juga jelas tanda baca titik dan nokta diletakkan selepas daripada perkataan berbonggol. Oke, untuk berikutnya saya akan teruskan dengan bahagian yang pertama juga, yaitu wacana tulisan. Koma juga merupakan antara paralinguistik yang ada dalam wacana tulisan. Dalam contoh yang terdapat dalam jurnal yang pertama, oleh yang demikian, dalam kepesatan teknologi maklumat pada masa kini, sesuatu yang perlu diberikan perhatian serius oleh pihak sekolah ialah kejadian bully cyber di samping bully tradisional. Terdapat dua tanda baca yang kita dapat lihat, yaitu tanda baca koma yang diletakkan selepas perkataan demikian. Yang kedua, tanda baca koma juga diletakkan selepas perkataan kini. Contoh yang terdapat dalam jurnal kedua pula, disebabkan kegagalan dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi, isu ini mungkin mengurangkan bilangan pelanggan yang berinteraksi atau terlibat dengan kemudahan sukan. Di sini, tanda baca koma dapat kita lihat selepas daripada perkataan tinggi. Bagi jurnal yang ketiga, sebagai contoh, meminta pertolongan daripada pihak wakil rakyat dan kementerian serta mengusahakan ladang buah mulberry yang mana buah tersebut akan dijual kepada orang-orang terdekat saja. Di sini, tanda baca koma yang dapat kita lihat terdapat selepas daripada perkataan contoh. Untuk merumuskan topik perbincangan kami pada hari ini, suka untuk saya sampaikan bahwa keutuhan wacana perlu difahami dengan mendalam serta diaplikasikan ke dalam penulisan bagi memastikan aspek penting ini tetap dijadikan sebagai asas dalam penghasilan penulisan yang baik dan berkualiti. Gunakanlah bahasa Melayu dengan sebaiknya demi memastikan bahasa Melayu dapat dimartabatkan dan diwariskan kepada generasi bersama penggunaan yang baik, betul, dan benar. Karena kalau bukan kita yang mula mengubah, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? Ini merupakan beberapa rujukan yang kami ambil dalam proses untuk menghasilkan maklumat yang kami peroleh dalam perbincangan pada hari ini. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke pekan hari Selasa, pekan bernama si pekan Rabu. Sopan santun berbudi bahasa, jadi amalan kita selalu. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih.